Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya Nur Aina Humaira binti Samsuri dan juga Nur Anis Syahira binti Abdullah akan membentangkan model kurikulum dan pelaksanaan kurikulum. Kami mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Dr. Azizi bin Jaafar selaku pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Baru. Berikut merupakan pengenalan tajuk model kurikulum. Di Malaysia, kurikulum dirancang untuk memenuhi kehendak falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK. Penekanan utama dalam kurikulum pendidikan di Malaysia ialah kemahiran 3M iaitu kemahiran membaca, kemahiran menulis dan mengira. Aspek yang terkandung dalam kemahiran asas 3M ialah kemahiran pertuturan, kemahiran pendengaran dan pembacaan, penulisan serta amalan dalam penggunaan operasi matematik iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Penyerapan nilai murni dilakukan secara menyeluruh melalui semua mata pelajaran seperti pendidikan agama Islam dan pendidikan moral. Proses pembentukan kurikulum terdiri dari peringkat seperti falsafah pendidikan, yang kedua matlamat dan tujuan, yang ketiga objektif pengajaran am, yang keempat objektif pengajaran khas dan hasil pembelajaran, yang kelima penilaian, yang keenam analisis tugasan dan pemilihan kandungan dan yang terakhir adalah aktiviti-aktiviti pembelajaran. Seterusnya kepada teori dan model pembinaan kurikulum. Maksud dan konsep teori. Teori merupakan satu set andaian bagi suatu set peraturan. Law boleh diasaskan secara logikal. Menurut Rose 1953 mengatakan bahawa a theory may be defined as an integrated body of definitions, assumptions and general propositions covering a given subject matter from which a comprehensive and consistent set of specific and testable hypotheses can be deducted logically. Berdasarkan tarifan ini, dapat disimpulkan bahawa teori ini ialah suatu penerangan yang terurus untuk suatu set peristiwa ataupun fenomena yang diperhatikan memerlukan penerangan. Model pula dimaksudkan dengan keperluan dan ciri-ciri suatu kumpulan pelajar. Model berdasarkan teori berkenaan, pengajaran dan pembelajaran dan juga menggariskan pendekatan, kaedah dan prosedur untuk implementasi dan penilaian. Seterusnya, model objektif. Model objektif terdiri pada model kurikulum Tyler dan model kurikulum Haber. Ralph Tyler 1935 mengatakan kurikulum ialah segala pengalaman pembelajaran yang diarah, dirancang, dikelolakan dan dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk membawa perubahan signifikan dalam tingkah laku murid-murid. Model ini memberi penekanan kepada pembentukan tingkah laku sebagai matlamat pendidikan. Terdapat 4 komponen asas kurikulum. Yang pertama, apakah tujuan pendidikan yang perlu dicapai? Yang kedua, bagaimanakah pengalaman pembelajaran untuk mencapai objektif? Yang ketiga, bagaimanakah pengalaman pembelajaran disusun untuk pengajaran berkesan? Yang keempat, bagaimana kebersanan pengalaman pembelajaran dapat dinilai? Pada asasnya, model kurikulum Tyler ini sesuai digunakan oleh para guru di dalam bilik darjah kerana guru boleh mengubah suai objektif pembelajaran sesuai dengan keperluan belajar. Kemudian, guru perlu bijak memilih pengalaman pembelajaran yang perlu didedahkan kepada murid-murid bagi mencapai objektif yang ditetapkan. Kemudian, model kurikulum Hilda Tabak. Terdapat 7 langkah pengembangan kurikulum berdasarkan model terbalik iaitu bottoms up daripada Tabak. Yang pertama, mendiagnosis keperluan belajar dan harapan masyarakat. Yang kedua, pembentukan objektif pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan isi kandungan pembelajaran haruslah berdasarkan kepada tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, model Tabak. Penyusunan isi yang keempat, penyusunan isi kandungan pembelajaran mengikut urutan yang betul sehingga jelas melihatkan arah tujuan sesuatu kurikulum itu dirancang. Yang kelima, pemilihan pengalaman pembelajaran yang harus dimiliki oleh pengajar untuk mencapai tujuan kurikulum.
Yang keenam, penyusunan pengalaman belajar. Guru harus menentukan cara-cara menyesuaikan pengalaman belajar. Yang ketujuh, penentuan apa yang dinilai dan cara melakukannya pada akhir pengajaran. Okey. Seterusnya, model tabel turut menekankan peranan guru dalam penyusunan bahan-bahan pengajaran dalam suatu sistem yang sesuai supaya ia dapat meningkatkan kemahiran berfikir pelajar. Okay. Kemudian, model tabel ini juga menerangkan bahawa seseorang pelajar melakukan proses kognitif ke atas bahan pengajaran atau pemilihan sesuatu konsep melalui 4 peringkat. Okay, peringkat proses kognitif ke atas bahan pengajaran atau pemilihan sesuatu konsep berdasarkan tabah. Yang pertama adalah menyusun data ataupun fakta dengan memerhati ciri-ciri persamaan dan juga perbezaan. Yang kedua, membuat menggolong dan mengelas fakta-fakta menjadi kategori dan memberi label kepadanya. Yang ketiga, membuat generalisasi atau kesimpulan atas hubungan-hubungan antara kategori itu. Yang keempat, mengaplikasikan generalisasi yang diperoleh. Okay, seterusnya model proses. Okay, model proses terdiri daripada model kurikulum Stenhouse. Okay, idea utama model kurikulum Stenhouse adalah Stenhouse menyatakan kurikulum sebagai satu proses yang bukan berbentuk fizikal tetapi berkaitan dengan interaksi guru, murid dan juga ilmu. Model ini memberi penekanan kepada kebijaksanaan guru dan intervensi dalam menilai kemajuan pelajar. Seterusnya, Stenhouse telah membahagikan pembentukan kurikulum kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama perancangan kurikulum, yang kedua pembelajaran empirikal dan yang ketiga pembelajaran proses. Okay, seterusnya, prinsip kurikulum Islam dan Timur. Okay, konsep kurikulum Islam, yang pertamanya pendidikan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Konsep kurikulum Islam, kandungan pendidikan berlandaskan syariah. Yang ketiga, kurikulum bersepadu yang menyediakan perspektif Islam. Yang keempat, menyedari tugas khalifah di muka bumi adalah untuk mencapai kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Seterusnya, prinsip kurikulum Islam terdiri daripada 5. Yang pertama, berorientasi pada ajaran Islam. Pada Islam iaitu ajaran dan nilai. Yang kedua, prinsip universal iaitu secara menyeluruh. Yang ketiga, prinsip keseimbangan. Yang keempat, prinsip integralitas. Yang kelima, prinsip pemeliharaan. Okay, seterusnya konsep kurikulum Timur. Yang pertama, konsep kurikulum Timur menyatakan bahawa pendidikan merupakan suatu elemen yang amat penting bagi seseorang individu baik di dunia maupun akhirat. Yang kedua, pendidikan merupakan elemen yang amat penting bagi seseorang menjadi individu yang baik di dunia. Yang ketiga, konsep kurikulum Timur menekankan tentang pendidikan membolehkan seseorang individu mencapai kebijaksanaan, mengekalkan struktur kekeluargaan, menggubal undang-undang di samping memenuhi kehendak sosial ekonomi. Okay, prinsip kurikulum Timur terdiri daripada 4. Yang pertama, kehidupan manusia baik jika sanggup berubah. Yang kedua, setiap manusia ingin memperoleh kebijaksanaan dan mencapai nirvana. Yang ketiga, sikap terhadap kehidupan penentu kebahagiaan. Dan yang terakhir, manusia mempelajari sesuatu melalui pemerhatian. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Nur Anis Syahirah binti Abdullah untuk meneruskan pembentangan. Sekian, terima kasih. Pembentukan dan kandungan kurikulum sekolah. Baik, pembentukan kurikulum terbahagi kepada 4, iaitu kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR, kurikulum standard sekolah rendah KSSR, kurikulum standard sekolah menengah KSSM dan kurikulum standard sekolah rendah pendidikan khas. Baiklah, kelemahan kurikulum lama sekolah rendah KLSR. Yang pertama, kandungan dan butiran sukatan pelajaran ni terlalu banyak sehingga dia membebankan dan buat rasa bosanlah untuk teruskan belajar. Yang kedua, isi kandungan dia ni terlalu berulang, terlalu benda yang sama dan tidak berkaitan antara mata pelajaran yang lain lah. Yang ketiga, guru-guru ni cuba untuk menghabiskan sukatan secepat mungkin
terutamanya ketika waktu-waktu peperiksaan lah. Yang keempat, buku teks menjadi rujukan utama dan guru-guru terlalu bergantung kepada buku teks. Jadi aktiviti pembelajaran dan pengajaran ni serta bahan pembelajaran tidak dapat diaplikasikan. Maknanya bahan-bahan lain lah yang ada di luar buku teks. Pelaksanaan dan perkembangan kurikulum. Kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR ni dia dibentuk berasaskan Laporan Razak 1956, Ordinan Pelajaran 1957, Akta Pelajaran 1961, Laporan Rahman Talib 1960, Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. KBSR dibentuk berdasarkan Perakuan 57A Laporan Jawatankuasa Kabinet iaitu kurikulum sekolah rendah hendaklah dirancang bagi membolehkan murid mencapai dalam 3 asas, bidang komunikasi, bidang manusia dan alam sekitar serta bidang perkembangan diri individu yang sesuai dengan keperluan minat, bakat, kemampuan mental dan kesediaan murid. Perakuan 2A Laporan Jawatankuasa Kabinet mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran 1979 menyatakan Kementerian Pelajaran mengambil langkah-langkah tertentu supaya pendidikan pada peringkat rendah bercorak pendidikan asas dengan memberikan penegasan kepada pendidikan membaca, mengira dan menulis. Kemahiran 3M lah. Okey, prinsip-prinsip KBSR. Kanak-kanak mudah menerima pengetahuan dan kemahiran melalui pengalaman secara langsung. Aspek pendidikan perlu disepadukan dengan aktiviti pembelajaran. Suasana pembelajaran yang memberikan peluang murid berinteraksi dan bekerjasama. Bilik darjah harus wujud dalam suasana yang dapat merangsang murid untuk belajar. Keadaan bilik darjah mestilah membolehkan murid berfikir dan mengeluarkan idea serta melahirkan perasaan dia melalui tulisan. Penglibatan semua murid aktif dan kreatif dalam penguasaan kemahiran. Aktiviti dan pengalaman pelajaran mesti menarik dan berkesan kepada murid. Okay, objektif KBSR. Objektif dia untuk menguasai bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita. Menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah. Seterusnya, menguasai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harian. Boleh diaplikasikanlah. Dan yang keempat, menguasai kemahiran belajar dan kemahiran berfikir. Okay, seterusnya ciri-ciri KBSR. Dari segi bentuk pendidikan dia, pendidikan asas yang menekankan kepada kemahiran 3M, membaca, menulis dan mengira. Bentuk pengajaran dan pembelajaran, aplikasi sebagai pendekatan. Strategi ini lebih berfokus berpusatkan murid berbanding guru itu sendiri. Aktiviti pembelajaran ni dia mementingkan cara individu dan berkumpulan. Dari sudut elemen penggabung jalinan dan penyerapan, dia menggabungkan beberapa unsur kemahiran bahasa seperti lisan, bacaan dan tulisan dalam pembelajaran bahasa. Penyerapan, dari sudut penyerapan ni dia menyerapkan beberapa unsur mata pelajaran lain dalam mata pelajaran lain seperti menyerapkan unsur seni dalam pelajaran sains. Maknanya dalam mata pelajaran sains kita dapat melukis. Okay, dari sudut bahan bantu mengajar, dia menggunakan pelbagai alat untuk mengajar mengikut kesesuaian kesesuaian umur, minat dan tahap kebolehan murid. Pemulihan, aktiviti yang dilaksanakan bagi membantu murid yang tidak menguasai beberapa kemahiran asas. Contohnya dia tak dapat menulis dengan baik, tak dapat membaca. Jadi dia dijalankan dalam kelas biasa mengikut kumpulan lah. Dari sudut penggayaan, aktiviti pembelajaran tambahan
diberikan kepada murid supaya murid ini dapat mengembangkan lagi kemahiran asas, minat, naluri ingin tahu serta meluaskan pengalaman murid seperti menyediakan bahan bacaan tambahan dan menggunakan komputer. Baiklah, prinsip KBSR. Prinsip dia pendidikan yang sama untuk semua murid. Pendekatan bersepadu, pendidikan seumur hidup dan perkembangan individu ni secara menyeluruh. Baiklah, kita lihat kepada kurikulum standard sekolah rendah KSSR. KSSR dibentuk untuk menyusun semula dan menambah baik kurikulum persekolahan rendah yang sedia ada, yang telah ada. Hal ini bagi memastikan murid ni dibekalkan dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan. Fokus transformasi bukan saja kepada 3M, malah kepada penakkulan, kreativiti, inovasi dan teknologi maklumat komunikasi. KSSR ni dibentuk berasaskan prinsip-prinsip KBSR dan berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan. Baiklah, prinsip-prinsip KSSR. Tumpuan utama diberikan kepada pendekatan bersepadu. Unsur-unsur pengetahuan, kemahiran dan nilai digabungkan supaya wujud kesepaduan dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial. Dari sudut perkembangan individu secara menyeluruh digubal bagi memastikan semua mata pelajaran berperanan untuk keperluan intelek, rohani, jasmani dan sosial. Setiap potensi murid dikembangkan secara bersepadu. Dari sudut pendidikan saksama untuk semua murid, KSSR ni dia memberi peluang yang luas dan saksama yang seimbang kepada semua murid untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran menyeluruh dan seimbang. Dari segi pendidikan seumur hidup, KSSR menyediakan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh semua murid sebagai asas untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian dan pendidikan sepanjang hayat. Okey, ciri-ciri KSSR. Ia adalah tunjang komunikasi, tunjang kerohanian, sikap dan nilai, tunjang kemanusiaan, tunjang perkembangan fizikal dan estetika, tunjang keterampilan diri, tunjang sains dan teknologi. Baik, kita lihat kepada kurikulum standard sekolah menengah KSSM. KSSM ni dibentuk supaya sistem pendidikan negara kita dapat melahirkan pelajar yang berbagai kemahiran yang bolehkan mereka bersaing pada peringkat global. Serta kerajaan nak menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara. Baiklah, objektif KSSM untuk melahirkan warga negara yang bertanggungjawab terhadap negara, bangsa dan agama. Melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani, emosi dan sosial. Seterusnya, melahirkan pekerja yang berilmu. Ciri-ciri yang diperlukanlah dalam melahirkan pekerja yang berilmu ialah inovatif dan kreatif. Seterusnya, nak melahirkan warga pekerja yang bertaraf global player. Baik, fokus KSSM. Cabang perkhususan dia untuk pendidikan menengah rendah tingkatan 1, 2 dan 3 iaitu pra-perkhususan, peningkatan pengetahuan dan kemahiran, perkembangan bakat dan minat, asas vokasional, kemahiran asas teknologi, maklumat dan komunikasi dan inovasi serta perkembangan sasiah, sikap dan nilai. Pendidikan rendah tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan 6, peringkat pengukuhan, pengaplikasian, menulis, membaca, mengira, menakul, kemahiran 4M, kemahiran asas TMK, inovasi serta perkembangan sosio-emosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai. Seterusnya, pendidikan rendah tahap 1, tahun 1, 2 dan 3, peringkat asas, penguasaan kemahiran 4M, kemahiran asas TMK dan inovasi serta perkembangan sosio-emosi,
kerohanian, fizikal, kognitif, sikap dan nilai. Okey, seterusnya prasekolah itu peringkat awal, perkembangan sosio-emosi, kerohanian, fizikal, kognitif dan sosial. Sediaan kepada pendidikan formal dan pendedahan kepada penguasaan kemahiran 4M. Baik, yang terakhir ialah KSSR bagi pendidikan khas. Pendidikan khas di Malaysia ialah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran, berhaluan, berupaya, beriman, berdikari serta mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Komponen KSSR pendidikan khas dia merangkumi kurikulum bagi murid bermasalah pendengaran, murid bermasalah penglihatan, murid bermasalah pembelajaran dan masih berorientasikan kurikulum aliran perdana. Baik, pengubahsuaian dan penambahan kepada beberapa mata pelajaran. Contohnya mata pelajaran pendidikan khas masalah penglihatan yang ditambah ialah mata pelajaran kemahiran asas individu. Yang selain itu mata pelajaran diubah suai iaitu pendidikan jasmani suaian serta pendidikan dunia seni visual suaian. Juga mata pelajaran diubah suai iaitu pendidikan khas masalah pendengaran. Apa yang ditambah ialah mata pelajaran bahasa isyarat komunikasi. Mata pelajaran diubah suai seterusnya pendidikan khas masalah pembelajaran. Apa yang ditambah ialah dari sudut pengurusan kehidupan, komponen pengurusan diri, pengurusan tingkah laku, kemahiran manipulatif, asas 3M, membaca, menulis, mengira yang melibatkan komponen bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan matematik. Baiklah, ini rujukan yang kami dapati. Sekian itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Andanya perlu.